Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Baki perbincangan kita apa yang telah kita mulakan pada sesi yang lepas, sesi yang lalu berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma' فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. So ringkasan apa yang telah kita sebutkan antara faedah ataupun istinbat akidah yang kita boleh dapat daripada ayat ini ialah dalil bahawasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kepada semua makhluk yang ada dalam alam ini, dan bahawa Allah Ta'ala itu mencipta dengan banyak ciptaan, dan semata-mata Allah Ta'ala itu mencipta dengan ciptaan yang pelbagai jenis, pelbagai bentuk, macam-macam, bilangannya yang banyak, tidak menafikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini adalah kesempurnaan kudrah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kata bantahan seperti ada taksil pengasasan terhadap akidah umat Islam seluruhnya, bahawasanya Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah pencipta, pemilik yang mentadbir segala urusan kejadian alam ini yang pelbagai, yang macam-macam. Dan ini adalah bantahan juga kepada golongan yang mengingkari perkara ini, golongan ahli falsafah yang mengistimbatkan dengan akal mereka yang cetek, kononnya Allah Subhanahu wa taala kalau dia cipta benda yang banyak maka dia hilang ciri-ciri keesaan. Kita kata ini adalah satu dakwaan yang palsu, yang tidak benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mencipta dan terus mencipta. Yakhluqullahu ma yasha. Allah masih berterusan mencipta apa yang dia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Dan kita telah sebutkan segala sesuatu ini adalah segala-galanya, yang wujud maupun yang tidak wujud, yang boleh menerima kewujudan, yang boleh menerima, yang ada kemungkinan untuk wujud, dan tidak menjadi iskal, tidak menjadi kemuskilahan pada akal yang waras dari sudut Allah itu maha berkuasa melakukan segala sesuatu. Di sana ada perkara yang impossible. Dan kita kata perkara impossible tidak ada kaitan dalam masalah mampu atau tidak mampu, kerana dia adalah sesuatu yang impossible. Seperti Tuhan mengambil anak. Dakwaan orang Nasrani bahawa kalau Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu, bahawa dia boleh mengambil anak, kita kata ini dakwaan yang tidak masuk akal. Dia adalah faulty arguments. Kerana kekuasaan terhadap sesuatu maknanya ia berkaitan dengan benda yang mungkin, benda yang tergambar pada akal ianya boleh berlaku. Bukan sesuatu yang berbentuk impossible. Bukan sesuatu yang berbentuk impossible. Kerana impossible adalah benda yang di luar daripada sistem kewujudan alam itu sendiri. Dan kita telah sebutkan misalnya, kita tak kata orang lelaki tidak mampu beranak, tetapi kita kata orang lelaki tidak beranak. Kerana tidak beranak itu adalah essence atau salah satu ciri-ciri yang disebut kelakian. Maka tidak beranak bagi orang lelaki bukan satu kelemahan, tetapi kerana memang dia lelaki, dan makna lelaki itu dia tidak beranak. Dan makna perempuan, wanita itu maknanya dia beranak, ada kebolehan untuk beranak. Sama ada dia beranak secara betul-betul dia beranak, ataupun dia tak beranak sekalipun, ataupun dia ada penyakit yang menghalang dia beranak, tapi secara asalnya perempuan ada potensi untuk melahirkan anak. Allah Taala Tuhan tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Itulah makna Tuhan. Kalau Tuhan itu beranak, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu mati, itu bukan Tuhan.
Maka tidak datang iskal di sini bila kita kata Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu, tiba-tiba datang orang Kristian kata, so Tuhan boleh matikan diri dia kemudian hidupkan dia balik. Kita kata mati bukan benda yang berkaitan dengan kuasa. Mati adalah benda yang berlawanan dengan ciri-ciri ketuhanan. Once dia mati, dia bukan Tuhan. Sebab itu Allah Ta'ala kata, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Dan bertawakallah kamu hanya kepada zat yang maha hidup, yang tidak pernah dan tidak akan mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Jangan kata mati, berantuk dan tidur pun tidak. Tabarakallahu rabbul alamin. Jadi ini adalah serba sedikit perbincangan. Sebelum kita melanjutkan kepada ayat ke-46, di sini ada beberapa tambahan maklumat dari segi balaghah yang disebutkan oleh ulama tafsir. Di antaranya kita dah sebutkan sebelum ni kenapakah kalimah ma di sini datang dalam bentuk nakirah, berbeza dengan dalam surah Al-Anbiya ayat 30, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan juga di antaranya ulama bincangkan ayat sebelum ini, yuqallibullahu al-laila wan nahar. Kenapakah kalimah ataupun ayat jumlah yuqallibu di sini datang dalam bentuk musta'nafah? Maksudnya dia tidak ataf kepada ayat sebelumnya. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala hendak berpindah daripada menceritakan sesuatu yang agak tersembunyi berkaitan dengan awan, berkaitan dengan hujan, di mana benda ini memerlukan penelitian yang lebih, kepada sesuatu perkara yang lebih jelas lagi, lebih obvious lagi, yang dalam jangkauan semua orang. Yuqallibullahu al-laila wan nahar. Allah yang membolak-balikkan siang dan malam. Ini tidak perlu kepada apa maklumat pun. Orang yang paling bodoh, even orang gila pun tahu siang dan malam. Ya. Jadi sebab itulah dia datang dalam bentuk musta'nafah, dimulakan semula i'rab yang baru. Di antara wujuh balaghah, di antara ciri-ciri balaghah yang terdapat dalam ayat yang telah kita bincangkan ini ialah sebahagiannya ialah yang pertama dia panggil fannul udwan. Yang pertama dia panggil fannul unwan. So kita ada di sini beberapa ciri-ciri balaghah yang disebutkan oleh para ulama. Saya tuliskan di sini ya. Ciri-ciri isu-isu balaghah di sini. Yang pertama disebutkan ialah fannul unwan. Fannul unwan maknanya, masalahnya pada firman Allah, alam tara anna Allah yuzji sahaban. Pada firman Allah, alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalih. Kemudian dicerita pasal yuqallibullahu al-laila wan nahar. Kemudian wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Apa maksud fanul unwan itu? Ialah orang yang berbicara membentangkan dalam perbicaraannya, memulakan pada perbicaraannya dengan menyatakan tentang ciri-ciri, sifat atau kebanggaan atau pujian atau hinaan atau ejekan dan selainnya daripada pelbagai jenis bidang ilmu, dengan tujuan untuk menyempurnakan dan menegaskan dengan contoh-contoh daripada lafaz-lafaz yang menjadi lambang atau simbol kepada perkhabaran yang terdahulu dan cerita-cerita yang sebelumnya. Di antara yang jenis yang paling besar di sini ialah yang menjadi lambang kepada ilmu. Yakni maknanya fanul unwan ni ialah orang yang berbicara dalam bahasa dia, dalam dia nak mencantikkan indah bahasanya adalah setelah dia menceritakan tentang pelbagai perkara, apa benda isu pun, kemudian dia mula memuji atau berbangga atau menghina atau mengejek sesuatu perkara dengan satu sifat atau ciri-ciri
yang melambangkan kepakarannya atau ekspertisnya dalam perkara yang dia cakap tadi atau yang dia bincang tadi. Ya. So Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini Allah menzahirkan bahawa dialah yang maha mengetahui tentang segala makhluknya. Setelah dia bercerita tentang orang mukmin, tentang orang kafir, lalu Allah datangkan satu seni bicara di mana Allah nak bagi tahu kata, pasal apa aku boleh cerita semua benda yang telah lalu sebelum ni, kerana akulah yang expert, akulah yang pakar, akulah yang maha mengetahui. Apa kamu tidak lihat awan, bagaimana aku yang jalankan, aku turunkan hujan daripada awan. Jadi apakah kamu rasa aku tidak boleh bercerita tentang apa yang telah aku cerita sebelum ini tentang hukum tentang cahaya orang mukmin, tentang keadaan orang kafir yang berada dalam kegelapan. So kenapa aku boleh cerita semua benda ni? Ini Tuhan nak kata pasal akulah yang mencipta alam ni, akulah yang maha mengetahui. Itu maksud. Itu maksud dia. Fanul unwan ni maksudnya dia nak bagi kita satu kesimpulan kebanggaan dia kenapa dia layak untuk bercakap tentang apa yang telah dia cakap sebelum ini. Itu maksud fanul unwan. So dia datangkan satu ayat setelah dia cerita satu benda, kemudian dia buat satu jumlah contoh yang menunjukkan kepakarannya, kemahirannya dalam pelbagai bidang untuk menyatakan kelayakannya untuk bercerita tentang apa yang dia telah ceritakan sebelum ini. So Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepakarannya dalam ilmu-ilmu tentang alam ini yang melayakkan dia untuk bercerita tentang hukum hakam. Selagi mana Allah Ta'ala lah yang menciptakan alam, Allah yang menurunkan hujan, Allah lah pencipta segala-galanya, maka apakah Allah tidak layak untuk berbicara tentang hukum hakam yang telah dia tetapkan? Apakah masih tidak layak lagi untuk hukum hakamnya ditaati? Tentulah layak. Itu kita kata fanul unwan. Di antaranya ialah terdapat di situ at-tashbih al-baligh. Tashbih baligh pada firman Allah min jibalin. Ini atas qaul yang kita kata ayat min jibalin itu adalah majaz. Dan ini terselah kalau kita tengok awan hujan, awan yang jenis awan, kalau kita tengok jenis-jenis awan yang dalam ilmu sains moden ini, dia kata awan yang menurunkan hujan itu selalu digambarkan bentuknya seperti gunung. Jadi maknanya dia bukanlah sekadar tashbih biasa, tapi memang hakikatnya kalau kita tengok bila datang pokok awan hitam itu memang awan itu bagaikan gunung berkepul-kepul. Dia menggunung di kaki langit. Betul tak? So itu adalah tashbih. Allah menyamakan awan itu dengan gunung yang di bumi. Kerana memang ada ciri-ciri persamaan. So di sini ada tashbihun baligh. Pasal apa tashbihun baligh? Pasal dia sebut min jibalin, dia sebut musyabbah bih, min baradin min jibalin, tapi tidak disebut padanya adat tashbih, tidak disebut padanya wajah syabah, terus disebutkan min jibalin begitu sahaja. Okey, so dia adalah tashbih yang paling kuat. Ini dalam ilmu balaghah. Juga ada majaz mursal, faminhum man yamshi ala batnihi, kata ulama. Asalnya orang Arab menyebut orang yang berjalan di atas perut ni kita tak panggil berjalan. Kita panggil dia yazhaf. Dia mengesot di atas perut atau menjalar di atas perutnya, macam ular. Kan? Kita tak panggil dia berjalan, tapi Allah Ta'ala gunakan kalimah ni yamshi, berjalan. Kerana di situ ada majaz mursal dan alaqah dia adalah khalin anil faedah. Apa maksud khalin anil faedah? Yakni dia ada asalnya benda itu adalah perbezaan dari sifat. Seperti penggunaan kalimah al-mirsan untuk hidung. Kan, walaupun mirsai ini maknanya asalnya bentuk hidung tertentu. Tetapi digunakan kalimah mirsai untuk merujuk kepada semua hidung. Kerana contohlah penggunaan kita hari-harian, ya. Khalin anil faedah ni anda nak bagi contoh mudah. Ubat gigi kita panggil apa? Colgate.
So nak tulis di sini antara isu balaghah yang terdapat dalam ayat ini. Yang kedua tadi kita dah sebut ialah at-tashbih al-baligh. Dan yang ketiga adalah al-majaz al-mursal wa ilaqatuhu khalin 'anil fa'idah. Ilaqatuhu khalin 'anil fa'idah. Apa maksud khalin 'anil fa'idah? Maknanya contoh perkataan kita guna hari-hari ialah Colgate. Colgate untuk merujuk kepada ubat gigi. Hakikatnya Colgate adalah satu jenama ubat gigi. Tetapi kita dah jadikan dia penggunaan ambil Colgate set walaupun yang diberi itu ialah Sensodyne masalahnya. Tapi kita panggil dia Colgate. Kan? Pampers. Pampers adalah satu jenama. Dia adalah diapers. Kan? Ataupun lampin pakai buang. Tapi jenama Pampers itu telah diambil secara majaz mursal untuk digunakan untuk merujuk kepada diapers, lampin pakai buang bayi masalahnya. Ada. Jadi dalam konteks ayat ini ialah Allah Taala gunakan kalimah berjalan untuk merujuk kepada yazhaf, kalimah menjalar di atas perut. Kerana hakikatnya dia adalah satu wajah atau satu bentuk berjalan. Tayyib. Juga kita dah bincangkan faedah dari segi tangkir, menggunakan kalimah nakirah pada kalimah ma, dan juga kalimah at-taghlib. Uslub taglib ni maknanya memenangkan satu pihak mengatasi pihak yang lain. Masalahnya orang Arab guna kalimah hum. Kita masuk rumah orang, dalam rumah tu ada lelaki dan perempuan. Kita kata assalamualaikum. Kita tak kata assalamualaikum wa alaikun. Kita tak asingkan lagi dhamir lelaki dan perempuan, kerana bila kita sebut assalamualaikum masuk dalam kum ini perempuan sekali, jenis perempuan. So tidak perlu lagi disebut dhamir muannas di situ, kerana kita taglibkan, kita menangkan dhamir lelaki untuk merangkumi dhamir perempuan. So dalam ayat ini Allah Taala kata faminhum may yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba'. Kalimah man digunakan untuk manusia yang ada akal, tapi sekarang Allah Taala gunakan kalimah man untuk merujuk kepada segala bentuk haiwan yang berjalan. Kerana taglib bagi jenis manusia, kerana manusia adalah yang paling mulia antara jenis-jenis binatang yang berjalan ini, antara spesies binatang yang berjalan ini, manusia adalah yang paling mulia. Manusia adalah yang paling mulia. So digunakan dhamir manusia dan dikautkan masuk sekali ke dalamnya segala yang bukan manusia. Kerana manusia adalah yang paling tinggi kedudukannya antara jenis-jenis ini. Baik. So itu adalah serba sedikit perbincangan kita tentang ayat ke 45. Kemudian kita nak masuk hari ini insya-Allah ayat 46. Sebelum tu ada kalau ada soalan boleh diajukan ya. Baik. Firman Allah Taala, laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Kita baca ayat ni dulu sebelum kita masuk ayat 47, 48. Ayat ni ada related dengan ayat sebelumnya. Maksud ayat ini secara mujmalnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan, ayatin, tanda-tanda, alamat yang menjelaskan, mubayyinat. Yahdi man yasha wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah yang menunjukkan
ke jalan yang lurus siapa yang dia kehendaki. Dan Allah lah yang menunjukkan siapa jua yang dia kehendaki ke arah jalan yang lurus, jalan kebenaran. Ayat ini adalah penutup bagi tema ataupun tema gugusan ayat yang telah kita ambil sebelum ini. Itulah daripada ayat alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru saffat, ayat 41 sehinggalah ayat 46 ini kita anggap dia satu gugusan, satu tema. Ya. So makna mujmal ayat ini adalah maknanya Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita dia telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan, yang menerangkan jalan yang lurus, dan Allah lah yang membimbing siapa yang dia kehendaki ke arah jalan yang benar, jalan yang lurus. Dari segi ma'ani kalimat tidaklah ada iskal yang besar. Kalimah, beberapa kalimah sahaja seperti kalimah as-sirat. Kalimah as-sirat ialah maksudnya at-tariq. As-sirat maksudnya at-tariq, itu jalan. Kalimah al-mustaqim ialah makna al-mustaqim ialah al-qawim alladhi la i'wijaja fih, yang lurus yang tidak ada bengkang-bengkok, itu makna mustaqim. Dan kalimah ayat ialah makna ayat dalam bahasa Arab yang muradif dengan dia ialah alamat, petanda, petunjuk. Bayyinat, mubayyinat ay muwaddihat, yang menjelaskan. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dari segi i'rab juga tidak ada iskal sangat, cuma i'rabnya dari sudut i'rab ialah kalimah anzalna, laqad anzalna, lam ialah lam muzahlaqah, lam yang muwatti'ah lil qasam, lam muwatti'ah lil qasam, lam yang menyatakan untuk sumpah. So ayat ni ada bentuk penegasan sumpah, laqad anzalna. Jadi maksudnya Allah Ta'ala bersumpah demi zatnya, demi dirinya, bahawa kami, yakni dia telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Maka jumlah anzalna tidak ada mahal bagi i'rab, la mahalla laha, dia adalah jawab qasam, jawab sumpah, jawabul qasam al-muqaddar. Dan jumlah qasam al-muqaddarah, jumlah qasam yang tidak disebut di sini, yang digantikan atau ditunjukkan oleh lam muwatti'ah lil qasam, laqad, kalimah lam itu pada laqad itu menunjukkan di sana ada sumpah. Tapi sumpah itu tidak disebutkan, tersembunyi di sebalik ayat. Dan jumlah sumpah itu sama ada dia anggarkan maknanya wallahi, ataupun apa-apa bentuk sumpah dengan sifat Allah Ta'ala, wallahi, demi Allah, ataupun apa yang Tuhan sumpah dengannya, juga adalah jumlah musta'nafah. Dia adalah jumlah musta'nafah, jumlah yang i'rabnya baharu, tidak ada kaitan dengan ayat sebelumnya dari segi i'rab. Walaupun dari segi makna dia ada munasabah, ada kaitan. Dan jumlah wallahu yahdi man yasha juga tidak ada mahal bagi i'rab sebab dia adalah ma'tuf pada jumlah anzalna. Jumlah Allahu yahdi ma'tufah atas jumlah anzalna ayatin mubayyinat. Yani Allah Ta'ala bersumpah atas dua perkara. Yang pertama, Tuhan bersumpah bahawa dia telah menurunkan ayat yang menjelaskan, dan yang kedua, Tuhan bersumpah dia memberi petunjuk hidayah, membimbing siapa yang dia kehendaki ke arah jalan yang lurus. Dan jumlah yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim adalah khabar bagi mubtada Allahu, dan Allahu adalah mubtada. Dan jumlah yasha'u adalah silatul mausul bagi isim mausul man. Isim mausul man. Man ialah isim mausul. Yani takdir ayat ialah wallahu yahdi alladhi yasha'. Allah yang membimbing siapa yang dia kehendaki. So ada man di sini dengan makna yang, siapa yang. Baik. So itu dari segi Arab tidak ada iskal sangat, ya.
Dan makna ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa yuqarriru taala annahu anzala fi hadzal Qur'an min al-hikam wal amthal al-bayyinah al-muhkamah katsiran jiddan wa annahu yurshidu ila tafahhumiha wa ta'alluqiha ulil albab wal basair wan nuha. ولهذا قال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Allah menjelaskan, menegaskan dalam ayat ini bahawa dia telah menurunkan dalam Al-Quran ini daripada hikmah-hikmah dan perumpamaan-perumpamaan yang jelas, yang nyata, yang sangat banyak, kathiran jiddan. Al-Quran ni penuh dengan perumpamaan. Apa dia perumpamaan? Analogi. Apa dia analogi? Al-adillatul aqliyah. Dalil-dalil yang membimbing akal untuk berfikir. Itu maksud. Tuhan kata kami telah turunkan dalam Al-Quran ni banyak sangat ayat-ayat, bimbingan-bimbingan, petunjuk-petunjuk untuk membimbing akal kamu berfikir. Maknanya Al-Quran pada zatnya, dia membimbing akal kita untuk berfikir ke arah yang betul. Dia pada dirinya sejahtera, tidak ada iskal, tidak ada masalah. Kemudian Allah menegaskan, walaupun Al-Quran pada dirinya sendiri itu membimbing, bersifat membimbing, tetapi untuk menjadi yang terbimbing, so kita ada yahdi dan yahtadi. Kita ada fi'il dan infial, kita panggil. Kita ada action dan juga passion. Action dan passion. So Allah membimbing, makhluknya terbimbing. So Al-Quran sifatnya dia membimbing, dia memimpin kita ke arah kebenaran. Tetapi bukan semua orang yang meneliti dan membaca Al-Quran terbimbing. Bukan semua orang yang sampai padanya Al-Quran terbimbing ke arah kebenaran. Sebab Allah Ta'ala kata, wallahu yahdi man yasha. Allah membimbing siapa yang dia kehendaki. So di sana ada beberapa perkara. Al-Quran sebagai dia adalah kitab panduan, dia adalah kitab panduan jelas, manual. Yang mana sesiapa yang hakikatnya pada dirinya sendiri memang padanya terkandung bimbingan-bimbingan. Tidak ada dalam Al-Quran ayat yang membawa kepada kesesatan. Tidak ada. Kalau kita nak buat misal, walillahil mathalul a'la, kita belajar di sekolah, kita ada buku teks. Menyusun buku teks untuk memberikan kita ilmu atau untuk menyesatkan kita? Tentulah untuk membimbing kita, memberi kita ilmu. So buku teks secara sifat dia sendiri sebagai buku teks mengandungi di dalamnya panduan-panduan, mengandungi padanya ilmu yang benar. Tetapi buku teks perlu kepada, kita kata, orang yang membaca, tetapi bukan semua orang yang baca buku teks akan menjadi pakar dalam bidang buku teks tersebut. Bukan semua orang yang baca buku teks fizik akan menjadi fizisis. Bukan semua orang yang baca buku teks kimia akan menjadi ahli kimia. Bukan semua orang yang baca buku teks perubatan menjadi doktor. Tak. Walaupun sifat buku teks memang dia memberikan ilmu bimbingan tentang ilmu yang tersemat di dalamnya. Walillahil mathal a'la. Al-Quran pada dirinya membimbing. Tetapi bukan semua orang yang meneliti Al-Quran akan terbimbing. Kenapa? Di sana ada pula bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah untuk mendapat ilmu yang hak, yang benar, ada beberapa perkara yang kita mesti buat. Ada beberapa rukun untuk kita mendapat ilmu yang benar. Yang pertama ialah ad-dalilul hadi. Ad-dalil al-hadi. Dalil yang membawa ke arah kebenaran. So, untuk kita mencapai ilmu yang sahih, ilmu yang benar, pertama sekali kita kena pastikan bahan yang kita jadikan rujukan bacaan kita, panduan kita itu memang dia adalah panduan. Dia adalah jenin guide
manual guide. Dia adalah genuine manual guide. Dia adalah garis panduan yang asli, yang otentik. So itu syarat. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia mestilah khalin anil mu'aradat. Mestilah sejahtera daripada benda yang menghalang. Khalin anil inhirafat, al-munharifat, yang boleh menyelewengkan kita. Jadi ini perkara yang penting kita kena faham. Orang yang sesat, punca kesesatan ini tidak lain dan tidak bukan daripada beberapa isu. Yang pertama, sama ada memang dia dari segi asalnya dia kita kata menjadikan perkara yang bukan panduan sebagai panduan. Ini punca kesesatan. Ini jelas. Kalau dia menjadikan benda yang bukan panduan sebagai panduan, kita tidak expect lain daripada dia melainkan kesesatan juga. Kan? Dan ada juga orang yang kita kata dia meneliti benda yang sepatutnya jadi panduan hidayah kepada dia. Tetapi dia tidak mendapat panduan itu kerana ada penghalang. Iaitulah godaan syaitan, syahwat, hawa nafsu. So syaitan, syahwat dan hawa nafsu. Ini pula dia akan menghalang. Dia akan menghalang kita daripada memahami konteks yang benar terhadap dalil yang kita baca, dalil yang kita jadikan sebagai panduan kita tadi. Sebab itulah kita bila nak baca Al-Quran, Allah Ta'ala suruh kita mulakan dengan فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bila engkau hendak baca Al-Quran, maka mintalah lindung kepada Allah daripada syaitanir rajim. Kenapa? Kita mulakan dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kerana Al-Quran membimbing. Tetapi kalau kita baca Al-Quran tanpa bimbingan, tanpa jagaan daripada Allah Ta'ala, syaitan boleh sesatkan kita. Syaitan boleh selewengkan kepahaman kita. Atau dia lekakan kita. Tengah-tengah nak baca Quran, tiba-tiba syaitan bisik, dah ni bukan dah start kah? Cerita sekian-sekian dekat TV. Tapi tengok masalahnya. Ataupun sekali tiba-tiba syaitan terpandang tunjuk pula mesej masuk masalahnya. Kan, nak baca mesej betul. Leka lah, ghalid lah nak baca mesej kawan-kawan betul, balas-balas, kata dia baca Quran. So dia ada penyelewengan luaran, kita kata, yang menyebabkan Al-Quran yang sepatutnya menjadi pembimbing kita tak terbimbing. Bukan dia tak bimbing, dia bimbing, tapi kita tak terbimbing. Kerana kita ada mu'aradat, kita ada perkara yang melawan kita, perkara yang merintangi jalan kita untuk mengambil faedah daripada dalil yang membimbing tadi. Sebab itulah kita minta lindung kepada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. So Al-Quran secara asasnya dia adalah dalil yang membimbing. Dan terkandung pada Al-Quran dalil-dalil aqli. Dan kita telah sebutkan pada ayat sebelum ini juga bahawa terkandung ayat-ayat yang macam ini merupakan bantahan yang nyata kepada golongan ahli kalam dan ahli falsafah yang menganggap Al-Quran tidak terkandung padanya bimbingan akal atau tidak terkandung padanya dalil akal. Ini adalah dakwaan yang sangat-sangat silap. Dan insya-Allah pada bulan hadapan kita akan adakan, pada hujung bulan hadapan kita akan adakan satu lagi ceramah khas. Sekali lagi kita akan ulang daurah epistemologi ahli sunnah wal jamaah ataupun manhaj ataupun metodologi pengambilan ilmu di sisi ahli sunnah wal jamaah. Walaupun daurah ini ana rasa kita dah buat mungkin dah banyak kali tidak terhingga dengan pelbagai jenama dan nama, tapi ana tukar nama ceramah itu supaya tak nampak samalah, tapi isinya kita dah bincangkan sebelum ini juga masa PKP hari itu pun kita ada buat. Bahkan sebelum ini juga Ustaz Adli pernah ada kelas bersiri di Yayasan Ta'lim membincangkan masalah ini. Tapi kita akan buat lagi sekali kerana ini sangat penting. Sangat penting. Kerana hakikatnya kita sekarang di zaman ini, zaman moden ini, kita menghadapi masalah apa sebenarnya. Punca orang duk sesat-sesat ni punca dia pasal apa? Hakikatnya ialah mereka mempunyai manhaj, metodologi yang silap. Bukan kerana
Kita sekarang bukan lagi hidup di zaman kejahilan yang biasa, tuan-tuan. Nabi SAW menyebutkan min asyratis sa'ah an yurfa'al ilm wa yarsukhul jahl. Antara alamat tanda-tanda hari kiamat, diangkatnya ilmu dan bertapaknya, mengukuhnya kejahilan. So kita berada di zaman yang bukan sahaja ilmu itu diangkat, tetapi kejahilan juga menebal. Yakni kita hidup di zaman jahil itu dianggap ilmu dan ilmu itu dianggap kejahilan. Hari ini orang yang alim dalam Quran dan Sunnah, bila dia bercakap berlapik Quran dan Sunnah, orang ini akan dianggap lekeh atau remeh ataupun orang yang tidak intelektual. Orang yang intelektual itu orang yang menggunakan akalnya untuk melawan Al-Quran dan Sunnah. Tak, ini zaman yang kita hidup sekarang. Dan kita pula dipenuhi dengan sistem atau metodologi penyesatan yang jelas. Kita tidak ada didikan yang betul dalam tata cara kita nak mengambil ilmu, dalam tata cara kita nak memahami agama itu sendiri. Kalau hari ni kita tengok di Facebook apa isu yang berlaku pun, bila kita tengok komen-komen warga net yang digunakan istilah Inggerisnya sebagai netizen, warga maya, subhanallah, kalau kita nak cerita penggunaan faulty arguments dalam kalangan warga maya, yang mana mereka ini hakikatnya adalah masyarakat kita, sungguhlah banyak tidak terhingga. Dalam isu-isu yang macam-macam, isu keduniaan, menggunakan faulty arguments, wrong appeals to the majority, wrong appeal to the authority, macam-macam faulty argument yang keluar. Subhanallah, kan? Faulty argument of strawman, macam-macam lah, kan? Red herring, macam-macam faulty arguments. Bagi orang yang faham, yang penonton kita yang faham, dia faham. Faulty argument ni maknanya hujah yang di luar daripada logika akal, tetapi dilihat seolah-olah macam logik. Tapi hakikatnya tak logik. Hakikatnya dia tidak logik. Begitu banyak. Kan? Sehingga bukan tak boleh sebut contoh sebab tak ada contoh. Pasal terlalu banyak, tak tahu nak sebut contoh yang mana. Kan nak sebut contoh tu tak tersebut sebab banyak sangat faulty argument. So itulah menyebabkan masyarakat kita keliru. Ana ambil contoh misalnya. Ini bukan datang daripada warga net yang biasa-biasa. Sebahagian ahli akademik dalam bidang agama selalu guna hujah ini. Dia kata apa yang orang ramai buat, itulah yang kita ikut, itulah yang kita kena pegang. Subhanallah, ini kita panggil dalam ilmu mantik moden sebagai faulty argument to the majority, atau wrong appeal to the majority. Faulty appeal to the majority. Kita merujuk kepada majoriti secara salah. Merujuk kepada majoriti betul kalau majoriti yang dirujuk itu majoriti yang ada autoriti. Majoriti salaf, majoriti ulama, ya. Ini betul. Majoriti masyarakat ini tak betul. Majoriti masyarakat bukan badan yang berautoriti untuk memberikan hujah. Tak. Dia bukan hujah yang kita boleh pegang. Kan? Dalam ilmu perubatan masalahnya, kita ada penyakit, majoriti doktor kata macam ini. Tapi kita ada majoriti opinion daripada orang yang bukan dalam bidang kedoktoran. Mereka ada pandangan lain. Kita kata, kalau you kata, majoriti orang kata penyakit ni sebenarnya begini, ubatnya begini. Tapi doktor kata, kita kata, you punya argument tak betul. Sebab majoriti yang you rujuk itu bukan golongan yang berautoriti. Kalau you rujuk kepada doktor, maka dia adalah rujukan yang betul. Kerana dia adalah autoriti dalam bidang tersebut. So, beza kita merujuk kepada majoriti ulama dengan majoriti orang. Ahli sunnah wal jamaah merujuk kepada majoriti ulama. Sahabat, tabi'in, tabi'in. Al-a'immatul arba'ah, al-fuqaha, al-a'immatul 'asharah, al-a'immatul 11.
Ahlussunnah wal Jamaah kita ada mazhab yang 4, mazhab yang 10, mazhab yang 11. Jadi maknanya kita merujuk pada majoriti ni. Kerana mereka golongan yang ada otoriti. Maka tidak salah, tapi merujuk kepada majoriti orang awam yang tidak ada keahlian dan kepakaran untuk bercakap, ini adalah faulty appeal, adalah rujukan yang salah. Tapi benda ini diucapkan, diajarkan di masjid-masjid, even dalam badan sebahagian orang yang ada otoriti untuk berfatwa. Berfatwa begini rupa. Kita kata ini adalah satu bencana epistemologi. Epistemological catastrophic yang melanda. Ini istilah saya sendiri. Kan maknanya kita berhadapan dalam satu bencana epistemologi. Kita tidak ada manhaj yang benar dalam nak merangka cara kita berfikir dan cara kita mengambil ilmu. Allahul Musta'an. Kita terdedah dengan cara fikir barat. Kita terdedah dengan cara fikir orang kafir. Itu banyak. Kita jangan ingat anak-anak kita bila pergi belajar ilmu kedoktoran, engineering di negara barat, dia hanya belajar enjin saja, dia hanya belajar cara nak cucuk ubat saja, ada. Dia ada subjek-subjek sampingan yang dia kena belajar, yang dalam itu diajarkan cara untuk berfikir. Misalnya kita ada subjek research methodologies masalahnya. Subjek research methodology ni subjek sangat bahaya kalau diambil daripada sumber yang salah, sebab dia mengajak cara kita nak membina pemikiran kita, cara kita nak merangka research kita step by step, daripada start how to think sampailah how to write. Macam mana nak fikir sampai macam nak tulis. So, dia membentuk kerangka pemikiran orang. Dia belajar dengan orang kafir di barat sana, subjek ini misalnya, dia akan diajak mengikut manhaj yang salah, yang silap. Kan? So ini benda-benda yang kita kena ambil kira. So kita dipengaruhi oleh banyak faktor luaran. Sehingga kita gagal untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Metodologi, syarak, majoriti manusia sekarang ini yang bergelar Muslim tidak tahu bagaimana cara kita nak menggunakan dalil. Ada golongan yang mendakwa diri mereka sunnah. Kan? Tapi mereka tidak tahu cara menggunakan sunnah. Bagi mereka kalau hadis ini sahih, kita boleh amal. Masalahnya ada hadis menyatakan boleh jamak kerana hujan. Ada orang dia tak erti. Dia baca hadis, so hujan rintik je, jamak. Padahal dia solat di rumah dia seorang-seorang atau solat jemaah dengan anak bini dia. Nas'alullah al-afiyah. Ini bid'ah yang besar. Itu banyak, bukanlah kita kata banyak, tapi ada segelintir daripada mereka yang mendakwa mereka mengikut fiqh sunnah atau manhaj sunnah ini, hakikatnya mereka ni golongan fasik. Mereka hanya mengikut apa yang mudah, hukum hakam yang mereka reka sendiri. Na'udzubillah min zalik. Mereka lah ahli bid'ah. Kodon-kodonnya kita tak mau taklid buta kepada mazhab. Orang yang taklid kepada mazhab, mana boleh dia taklid buta? Sebab mazhab telah yakin dalilnya. Orang yang taklid kepada imam mazhab Syafi'i, walaupun dia tak tahu dalil spesifik mazhab Syafi'i, tapi dia telah bertaklid kepada qaul yang telah dipastikan ada dalilnya. Berbanding dengan orang yang tidak taklid kepada salah satu daripada mazhab yang 4. Kemudian dia hanya baca hadis, lepas tu dia beramal mengikut kepahaman dia sendiri. Kita kata dia ni yang taklid buta. Inilah taklid buta. Pasal dia tidak faham dalil. Kan? Sebab kita ada dalil dan kita ada istidlal. Kita ada dalil dan kita ada cara memproses dalil tersebut. Untuk kita faham. So ini benda-benda yang mesti diambil perhatian. Tak bolehlah kita seronok sangat kita ni ikut sunnah. Kan? Tapi kita tak belajar perkara yang sahih. Kan?
Kadang-kadang kita heran manusia ni dia punya kontradiksi dalam diri dia sangat banyak, sangat tebal. Nasallallahu al-afiyah. Dan kita tak lari pada kesilapan. Of course kita manusia, kita tak lari pada kesilapan. Tapi apa yang kita boleh buat ialah kita kena betulkan kesilapan. Betulkan apa yang salah, apa yang telah terbiasa, dan biasakan apa yang betul. Kan? Apa yang terbiasa yang salah kita kena betulkan. Baik. So Allah Ta'ala kata wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. So di sini nak bagi tahu bahawa dalil sahaja tidak menjamin kamu akan menjadi orang yang betul. Di sana perlukan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita akan mendapat bimbingan Allah Ta'ala? Bila kita meneliti dalil yang Allah Ta'ala bagi. So ayat ni ada relation. Allah relatekan bimbingannya, hidayahnya, taufiknya, bantuannya dengan Al-Quran. So Allah Subhanahu wa taala jadikan, Allah Ta'ala kata yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan membimbing dengan Al-Quran. Barang sesiapa yang mengikut ridhanya ke arah jalan-jalan kesejahteraan. Allah dah janji dalam ayat yang lain tersebut, dia akan bimbing sesiapa yang mengikut Al-Quran, menerusi Al-Quran. Bagi siapa yang mencari ridhanya ke arah jalan-jalan keselamatan. So, untuk kita mendapat bimbingan yang benar, kita kena ada yang pertama, mestilah dalil yang kita teliti itu dalil yang memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalil itu datang daripada Allah. Dan yang kedua, mestilah tidak ada penghalang, sama ada syubhat ataupun syahwat. Kalau ada syubhat atau syahwat, dia akan. Dan telah menjadi sunnatullah. Allah menggandingkan al-haq al-mubin, kebenaran yang terang nyata, dengan asyubhatul mutasyabihah, syubhat yang samar-samar. Dia kebenaran yang nyata digandingkan oleh Allah Ta'ala dengan kebatilan yang samar-samar. Dia ada kesamaran. Ya. Dan pertarungan di antara dua perkara ini yang berlawanan ini berbeza mengikut isunya. Ada dalam isu tertentu kebenaran yang Tuhan hantar itu terlalu terang sehingga syubhat tidak mampu nak mengelirukan orang daripada melihat benda yang terang. Diumpamakan para ulama kata, kita ada matahari. Matahari terang di luar sekarang siang. Tapi kita duduk dalam rumah yang bertutup dengan apa nama tirainya itu, beli yang blackout tahap 3 tu. Kan, yang memang gelap. Siang rasa macam malam. Tirai blackout dia panggil kan. Blackout curtain. Kan, hak tebal, hak harga 300 lebih tu. Kan, so hak tu gelap lah, gelap gelamat. Kan. So ini perumpamaannya. Orang yang berusaha nak menyelak tingkap itu, dia akan nampak matahari. Ada pun orang yang menyerah, dia kata bila lah nak siang. Kan? Padahal dah siang lama dah. Matahari dah tinggi dah. Dia duk tunggu bila nak siang. Pasal apa? Pasal dia tak ada inisiatif pun nak pergi tengok dekat tirai tu, nak selak sikit siang ke belum. So kita macam itulah kita dengan kebenaran sebenarnya. So itulah orang kafir dipanggil kafir. Kafir ni asal perkataan dia adalah menutup. Bukan kerana dalil bukti yang Tuhan bagi itu tak jelas, tetapi mereka yang tutup mata hati mereka untuk melihat. Itu dinamakan mereka kufar, kafir. Kafir ni tutup. Kan? Jadi Allah membimbing. Allah bimbing siapa? Siapa yang dia kehendaki dalam ayat ini. Ya betul, siapa yang dia kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki untuk bimbing? Allah sebut dalam surah Al-Anfal, "Law 'alima Allahu fihim khairan la asma'ahum." Kalau Allah tahu pada diri mereka ada kesungguhan, maka Allah akan bimbing, Allah akan bagi mereka dengar kebenaran. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah kata dalam surah Al-A'raf, "Sa'asrifu 'an ayati alladhina
Sa'asrifu an ayatina alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haqq. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi al-haqq. Aku akan palingkan daripada ayat-ayatku orang yang sombong daripada kebenaran. Kalau kita yang start sombong, kita yang tidak mau merendahkan diri kita, menghinakan diri kita untuk datang belajar, mengaji, menuntut ilmu, mencari, bertanya, maka Allah Ta'ala akan palingkan kita daripada kebenaran. Walaupun kebenaran itu memang ada dalam Al-Quran, ada dalam sunnah, ada orang yang mengajak. Sebab itulah jahil, jikalau berpunca daripada kegagalan kita untuk menuntut ilmu, kecuaian kita untuk menuntut ilmu, maka jahil itu tidak menjadi uzur. Jahil tidak menjadi uzur. Dan kita dah sebutkan pada kelas yang sesi yang lalu, kita dah bincangkan juga makna yahdi man yasha, Allah memberi hidayah ini maknanya Allah memberi taufik tambahan. Al-Quran sendiri hidayah. Siapa yang bagi Quran? Allah. Pendengaran kita, mata kita, akal kita yang tersemat di dada kita ini adalah hidayah. Alat untuk kita faham. Allah dah bagi. So yang kita kata hidayah, irsyad ini Allah dah bagi kepada kita. Yang tinggal ialah apa dia? Hidayah taufik. Hidayah taufik ini adalah ekstra, bonus. Yang ini yang dimaksudkan dengan wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Yang dimaksud ini adalah hidayah taufik. Iaitulah extra edition, tambahan. Saya suka buat perumpamaan, walillahil mathalul a'la. Seorang guru, kita balik cerita buku teks tadi, seorang murid telah diberikan kepadanya buku teks, dibekalkan kepadanya buku rujukan, diberikan kepadanya guru yang mengajar, dia suruh pergi sekolah sekian masa, diberi waktu kepada guru tersebut. Guru telah mengajar, guru masuk on time, keluar on time. Guru tanya dalam kelas, ada soalan, sikap murid itu pelbagai. Yang duduk di depan, sebelum habis kelas tengah, cikgu duduk cakap lagi, dia dah angkat tangan tanya mana tak faham apa semua. Bila cikgu tanya apa ada lagi tak faham, dia angkat tangan tanya lagi. Apa yang dia tak faham lepas tu dia revision, dia tak faham, dia pergi cari pula cikgu dia dekat bilik guru. Di luar pada waktu yang wajib bagi guru ini. Dia telefon, dia WhatsApp pula cikgu dia, buat grup WhatsApp dia kawan-kawan ni, study group, masukkan cikgu dalam grup. Pasal apa? Kalau ada apa tak faham, senang nak tanya cikgu. Satu golongan lagi, the backbenchers, tak apalah. Kita main kelas, ambil kehadiran, cikgu panggil nama, ya hadir. Asal cikgu tengah mengajar, dia duduk belakang, tidur, main, dengar alat acah-acah macam tu saja. Tidak memberi attention. Balik rumah dia tak ada buat revision. Dia tak faham, dia tak tanya. Masa cikgu dia tanya, ada apa yang tanya, siapa tak faham, dia jangan kata tak faham, dia tak ambil perhatian pun, dia tak baca pun buku tersebut. Datang peperiksaan, golongan yang pertama tadi lulus dengan cemerlang. Golongan yang kedua ini gagal. Adakah kita nak kata cikgu telah menzalimi golongan yang gagal? Kita tak kata cikgu zalim kan. Cikgu kata, aku dah bagi apa yang menjadi hak kamu. Hak kamu untuk mendapat bimbingan pada waktu kelas, penerangan, apa yang tak faham aku suruh tanya dalam kelas, kamu tidak buat. Kamu tak boleh salahkan cikgu. Golongan yang kedua yang gagal tak boleh kata, cikgu lah, cikgu tak buat pun grup WhatsApp kat kami. Cikgu tak mai jumpa pun kami waktu luar kelas. Cikgu kata, tak, yang tu bukan tugas aku. Itu ialah kerana kawan-kawan kamu yang grup pertama ini, mereka sendiri menggunakan tenaga mereka, kemampuan mereka yang telah ada pada mereka untuk datang kepada aku. Maka aku tolong, extra bonus. Kalau cikgu dia kata, sorry murid-murid, waktu lepas sekolah, cikgu tidak layan WhatsApp. Kalau kamu ada study group, kamu ada kemusykilahan, please further the question until our next session in class. Pun boleh, tak ada masalah. Cikgu tidak zalim kalau cikgu tidak mau join grup WhatsApp tersebut. Tetapi kerana cikgu ini ada sifat belas kasihan, cikgu ni ada sifat sayang kepada murid dan dia nak murid dia berjaya. Dia tak nak murid dia gagal, dia nak murid dia berjaya. Maka dia sanggup korbankan masa dia di luar waktu kerja dia yang dia tidak dibayar apa-apa atas tindakan dia itu. Dia hanya dibayar daripada waktu pukul 8 pagi 5 petang. Kan?
Tapi dia sanggup buat kelas yang tidak bayar ini. Kerana nak pastikan muridnya berjaya. So dia kata, aku tak zalim pada kamu. Yang golongan yang gagal ini. Dan golongan yang gagal tak boleh kata cikgu menzalimi mereka sebab tak buat kelas tambahan untuk mereka. Kerana mereka tidak usaha. Seorang kafir tak boleh kata, ya Allah, engkau zalim pada kami sebab engkau bagi orang mukmin taufik. Engkau bimbing mereka lebih. Tuhan kata tidak, kerana orang mukmin berusaha. Menggunakan kudrat dan iradat yang aku bagi. Membaca Quran. Apabila mereka tak faham, mereka berdoa, Rabbi zidni ilma. Minta Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Minta doa, taklah bagi kefahaman. Dia mohon kepada Allah Ta'ala. Doa, minta bantuan Allah Ta'ala. Kan? Ulang-ulang, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Maka Tuhan tambah ilmu pada dia. Dia berusaha cari hidayah, petunjuk, buat kajian, dia tidak malas. Dia buka YouTube ustaz ni, walaupun orang kata ustaz ni Wahabi, dia dengar juga, dia buat perbandingan ustaz ni Aswaja yang dia ikut selama ni. Dia gunakan pemikiran, dia pergi baca buku dan sebagainya. Kan? Ini bagi orang yang dah terkena syubhah lah. Kan? Dia buat kajian, dia kaji. Dia minta hidayah, ya Allah, aku ni keliru. Ada orang kata ni Aswaja, yang ni bukan Aswaja, ya Allah, mana satu. Bimbinglah aku, ya Allah, ke jalan kebenaran. Tunjukkanlah aku yang mana satu betul, ya Allah. Orang yang macam ini, Allah Ta'ala pasti, Allah sumpah, laqad anzalna ayati mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Allah janji, Allah sumpah, Allah akan bimbing dia. Allah bimbing dia, pasti. Takkanlah orang yang hidup bergelumang zaman jahiliyah, para sahabat radhiyallahu anhum pun Allah Ta'ala boleh bimbing masuk Islam. Jadi sahabat Nabi yang mulia, ada sahabat-sahabat Nabi yang zaman jahiliyah, orang yang sangat kental musuhi Nabi macam Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Daripada musuh Nabi nombor 1 menjadi orang kedua terbaik selepas para anbiya. Okay. Suhail ibn Amr yang dulu bukan main kasar, bukan bengis lagi datang buat perjanjian Hudaybiyah dengan Nabi SAW, ikat anak dia Abu Jandal. Tapi dialah kemudiannya menjadi sebab penduduk Mekah tidak murtad, mempertahankan akidah Islamiyah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Abu Sufyan dulu general perang orang musyrikin, pergi perang dengan Nabi dalam perang Uhud. Tapi selepas kewafatan Nabi, dia seluruh keturunan dia keluar pergi menyebar ke Islam di bumi Syam. Anak-anaknya menjadi panglima orang Islam, membawa Islam ke bumi Syam, menghambat Empire Rom, Byzantine keluar daripada tanah orang Islam. Allahu Akbar. Hidayah Tuhan bagi, ya Allah. Janganlah rasa ragu-ragu. Kita jangan anggap Tuhan tak bimbing. Tuhan sentiasa membimbing. Itu adalah sifat dia. Allah adalah nurus samawati wal ard. Kita dah ambil. Di antara tafsiran nurus samawati, hadi ahli samawati wal ard, yang membimbing ahli langit dan bumi, penduduk. Dia sifatnya membimbing. Adapun menyesatkan, itu bukan Allah sesatkan. Itu ialah Allah biarkan. Makna menyesatkan ialah Allah tak bimbing. Bukan makna menyesatkan dia tengah elok-elok duk berjalan atas jalan yang lurus, tiba-tiba Allah pergi alih dia ke jalan yang sesat. Dah, bukan. Makna menyesatkan ialah Allah tak bimbing dia. Allah biarkan dia pada diri dia sendiri. So lama-lama dia sendiri hebat petot. Nah, itu maksud. Jadi orang yang sesat kerana punca diri dia. Kan? Setelah dia sesat, maka Allah biarkan dan Allah tambahkan lagi kesesatan dia. Itu aja. Tapi asal-asal punca sesat ialah dia yang bergerak ke arah kesesatan. Sama juga Allah, orang yang dapat hidayah tadi, dia yang bergerak ke arah hidayah. Maka Allah bantu. Allah bagi ekstra, bonus tambahan. Walillahil mathalul a'la. Balik kepada cerita cikgu tadi macam itulah. Walillahil mathalul a'la. Bagi Allah perumpamaan lebih tinggi. Tidak ada siapa pun yang boleh mendakwa
kata Allah itu zalim. Kerana Allah telah membimbing kita semuanya dan Allah telah berjanji siapa yang menggunakan pendengarannya, penglihatannya, akalnya ke arah yang Allah suruh untuk meneliti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah turunkan. Yang ayat ni pula sifatnya kata Allah mubayyinat, menerangkan, menjelaskan, muwaddihat. Maka Allah akan bimbing dia, yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah akan bimbing ke arah jalan yang lurus. So ini adalah maksud ayat 46. Secara ringkas kita ambil dan insya-Allah pada sesi yang akan datang kita akan sambung pada ayat 47 sehingga 52 insya-Allah taala dalam tema yang seterusnya. Dan mudah-mudahan insya-Allah pada ana akan bagi lepas ini mungkin antum akan emailkan ke atau apa kan, macam mana kita tengok apa nama nota bagi ayat daripada ayat 41 ini insya-Allah. Ataupun ayat sebelum ni pun tak ada nota lagi kan. Pada ayat-ayat sebelum ini ana akan buat notanya dan ana akan bagi kepada antum insya-Allah taala. Macam nota ni juga. Contoh kalau kita kata hidayah ni, nota ni bukannya wajib atas saya. Cuma bagi siapa yang bersungguh-sungguh datang kelas, kita bagilah nota. Kan? Asalnya kita sebut kelas kita ni ialah wajib bawa, yang digalakkan pun tak sebut wajib juga, digalakkan bawa buku tulis dengan mushaf. Kan? Mushaf semua ada dalam handset. Terjemahan macam-macam versi ada dalam handset. Tafsir pun ada dalam handset. Tidak ada alasan lagi zaman sekarang ini. Kan? Untuk kita kata tak bawa mushaf dan sebagainya, tambah kelas online sekarang kita. Kan? Macam-macam di online ni, apa nama application dan sebagainya yang sahih lah, kita kata yang sahih. Tafsir As-Sa'di, tafsir Tabari, tafsir Ibn Kathir telah ada dengan begitu mudah untuk kita perolehi. Cuma kelas kita ni ana cuba tambah ada apa nama added values, tambahan pengetahuan itu saja. Wallahu taala alam bis-shawab. Ada soalan? Mengirim salam pada Khadijah. Ketika Jibril mengirim salam pada Khadijah, di jawapan salamnya ada tambahan dhamir. Maksudnya tambahan dhamir macam mana? Tambah dhamir itu apa maksud? Tak faham soalan ni. Kan? Baik. Ana faham soalan yang pertama ni berkenaan tambahan dhamir ni. Wallahu a'lam. Ana nampak soalan ni nak membawa ke arah kalau ada tambahan, maka bolehkah kita menambah dalam ibadat? Itu maksudnya. Ini adalah syubhat yang biasa dibawa oleh golongan juhal, orang jahil yang buat bid'ah. Ini kita panggil faulty arguments. Bid'ah ialah apa yang tidak ada di zaman Nabi. Tokok tambah setelah syariat itu sempurna, setelah turunnya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. So apa yang datang selepas Nabi wafat daripada perkara agama itu adalah bid'ah. Apa yang sahabat buat masa hidup Nabi dan Nabi iqrar dan Nabi terima, itu bukan bid'ah, itu sunnah. Sebab orang awam yang tak berapa mengaji ni, yang mengaji macam tu saja, dia bukan kenal tak ada sunnah. Dia tanya apa dia sunnah? Hak Nabi buat. Itu salah. Banyak orang yang mengaku sunnah bila tanya dia, sunnah tu apa? Hak Nabi buat. Bukan semua hak Nabi buat sunnah. Nabi kahwin 9 orang, kahwin 9 orang, sunnah. Bid'ah dalalah. Kan? Sunnah ialah ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw azmin. Apa yang disandarkan kepada Nabi dari segi ucapan, perbuatan atau takrir, apa yang Nabi akui, orang buat, Nabi tengok, Nabi tak ingkar. Atau azam Nabi nak buat sesuatu walaupun Nabi tak sempat nak buat. Itu adalah sunnah. Puasa Tasu'a yang kita nak puasa lagi 8 hari ni. Kan? Hari ni 1 hari bulan.
Lagi 8 hari, 9 hari bulan kita nak puasa Tasu'a. Nabi tak pernah puasa Tasu'a, tapi Nabi kata, kalau aku hidup sampai tahun depan, aku nak puasa Tasu'a. Maka itu sunnah. Pasal Nabi ada azam nak buat. Tak? Hadis ta'rif sunnah tu kena clear. Datang hadis Bilal, salat sunat wuduk. Kita kata, Nabi akui Bilal cerita kata dia buat benda tu dan Nabi tak marah. So maknanya Nabi telah akui, takrir. Itu maksud sunnah. Nak clear itu. Sebab ini banyak syubhat daripada orang awam. Bila datang bid'ah, mereka diberi syubhat ni tentulah dimomokkan oleh ustaz-ustaz ahli bid'ah lah. Kan? Dia kata tengok ni, sahabat ni buat. Dia tambah. Dia kata dia buat waktu bila? Waktu Nabi ada, depan Nabi. Dan Nabi tak kata apa, sunnah lah tu, bukan bid'ah. Kan? Dan anda pun tak hadir pada anak hadis tentang Jibril kirim salam pada Khadijah ni dan sebagainya. Kan? Tapi menjawab kiriman salam ma'ruf. Jawapan yang sabit dalam hadis ialah wa alaika wa alaihi salam. Kepada kamu dan kepada dia adalah assalam. Itu adalah sunnah cara menjawab kiriman salam. Menjawab kiriman salam tak sama macam kita menjawab salam direct. Orang bagi kita assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam. Tapi kalau orang kata kita fulanun yuqri'uka salam, dia tu kirim salam kepada kamu, kita jawab apa? Wa alaika, kepada kamu. Kalau yang kirim, yang menyampai itu lelaki, dia kata wa alaika. Kalau yang perempuan wa alaiki, wa alaihi atau wa alaiha assalam. Ini kenaan dengan bahasa Arab lah. Siapa yang mengaji bahasa Arab dia faham lah. Sebab bahasa Arab ni bahasa agama. Dia tak ada istilah bahasa Arab ni untuk ustaz-ustaz. Dia tak ada. Bahasa Arab ni bahasa orang Islam. Apa nama orang Islam? Dia kena faham lah serba sedikit bahasa Arab. Sekurang-kurangnya untuk ibadat dia. Sekurang-kurangnya dia tahu bila nak jawab salam, dia nak bagi salam ni nak jawab lelaki ke perempuan ke. Bila dia nak berdoa kepada jenazah, dia tahu nak tukar dhamir ha, hu, hi, huma, hum. Yang ni wajib tahu. Bahasa Arab untuk ibadah ni wajib tahu. Ini bukannya sunat. Kan? Bukan nak suruh pandai sampai boleh i'rab ayat Quran macam kita duk i'rab dalam kelas kita ni. Ini taklah wajib semua orang tahu. Tapi bahasa Arab yang ada kaitan dengan ibadah, related to our ibadah, ini wajib. Ini kena tahu. Hafal doa jenazah, laki pun dia baca Allahumma ighfir lahu, perempuan pun Allahumma ighfir lahu, 2 orang pun Allahumma ighfir lahu, 3 orang pun Allahumma ighfir lahu. Ini apa ni? Tak kena raya. Ini jahil sampai tak tahu apa. Tak boleh lah macam itu. Kan? Ini kena faham lah bahasa Arab serba sedikit. Baik. Salam Ustaz, seorang anak muda berbangga ID WhatsApp ahli neraka. Nas'alullah al-afiyah. So, yang ini kita kena bagi tahu kepada dia. Hadis Nabi SAW, seorang sahabat datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak reti nak berdoa macam kamu dengan sahabat-sahabat kamu berdoa. Tapi yang aku selalu doa, dia kata aku tak pandai, aku tak boleh nak hafal banyak sangat doa-doa ni. Cuma aku doa yang aku pandai ialah, ya Allah, masukkanlah aku ke syurga, lindungilah aku daripada neraka. Apa Nabi kata? Haulaha nudandin. Dia kata hakikatnya doa-doa kami yang banyak ni pun balik kepada makna doa hang tu jugalah. Jadi kita ni memang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menjadi ahli syurga. Dan kita memang diciptakan untuk menjadi ahli syurga. Sebab tu Nabi kata, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku asalnya masuk syurga, kecuali yang tak mau. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Ya Rasulullah, siapa pula tak masuk syurga? Nabi kata, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku masuk syurga. Siapa yang derhaka, tidak mau ikut arahanku, maka dia telah enggan masuk syurga. So kita sepatutnya mengharap jadi ahli syurga. Harapan itu yang akan membimbing kita dan kita takut menjadi ahli neraka. Kita ibadat kita kepada Tuhan ni ialah takut, harap dan cinta. Kita cinta kepada Allah, lalu kita mengharapkan pengampunannya, mengharapkan ganjarannya, dan kita takut azabnya dan berlindung kepada Allah daripada kena azab dia. Adapun kita berbangga, kita ahli neraka ini. Siapa engkau sehingga engkau nak mendabik dada? Engkau mengetahui ilmu ghaib bahawa engkau ni ahli neraka. Nas'alullah al-afiyah.
Dan perbuatan ini ada unsur istihza, memperlekehkan hukum Allah Subhanahu wa taala. So kena ingatkan, dan tentulah perbuatan dia ini berpunca daripada kejahilan. Kerana dia jahil. Kalau dia ada ilmu pengetahuan, dia tidak akan buat perkara ini. Kerana dia jahil, dia terikut-ikut dengan budaya orang kafir. Orang kafir kan sikit-sikit meet you in hell, jumpa kamu di neraka. Dia macam na'udzubillah min zalik. Ini budaya orang kafir. Bila kita jahil agama, kita ikut budaya orang kafir, inilah kesannya. So hendaklah dia segera bertaubat daripada apa yang dia buat, mengucap 2 kalimah syahadah semula, masuk Islam balik dan istighfar kepada Allah dan mulalah menuntut ilmu. Kena nasihat dengan baik, tegur dia bagi siapa yang boleh tegur, ya, ayah dia, ibu dia, abang-abang dia. Kena tegur, kawan-kawan dia kena nasihat. Mungkin dia tak boleh terima pada waktu kita tegur, kita harap mungkin lepas itu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun akan datang pun tak ada masalah. Tapi tugas kita menegur. Dia nak terima teguran, itu kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala lah. Allah yang boleh buka pintu hati dia untuk bertobat. Adakah tidak hadir dalam majlis bid'ah sebab masalah silaturahim itu syubhah? Apa maksud ni? Hadir ke majlis bid'ah tidak termasuk dalam silaturahim. Itu ini juga banyak lagi orang keliru, ya. Kita, Allah Ta'ala kata wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. Kami wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Allah Ta'ala kata kami wasiatkan kepada manusia itu untuk berbuat baik kepada ibu bapanya. Okay. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Itu betul, tetapi Allah Ta'ala tegaskan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau dia paksa kamu buat perkara yang mensyirikkan Allah, yang menentang Allah Ta'ala, maka jangan taat. So maknanya tidak ada kaitan dengan silaturahim. Ya. Silaturahim ni hanya berkaitan dengan perkara yang Tuhan redha sahaja. Tuhan redha sahaja, bukan bila kita kata silaturahim itu membawa ke syurga, maka kalau adik-beradik kita buat parti, wild party pun kita kena pergi. Siapa? Silaturahim. Takkanlah macam itu. Takkanlah macam itu. Jadi orang yang tadi dijemput kenduri arwah ni, cuba dia bayangkan kalau yang dia dijemput itu ialah kenduri parti liar. Ada dadah, ada hubungan seks yang zina terang-terangan dalam hal tersebut, bogel, adakah dia akan pergi? Jawapannya, kalau dia orang beriman, tentu dia tak akan pergi. Dalam keadaan dia tahu parti itu parti maksiat. So samalah, kenduri arwah maksiat. Apa beza kenduri arwah dengan wild party? Sama saja. Tak ada beza. Tak. Malam ni kita dinner, family dinner dekat mana? Dekat night club sekian. Adakah kita akan pergi family dinner tersebut? Orang mukmin tentu jawapan dia tak akan pergi. So samalah kes dia. So, dia tidak ada isu. Kan? Apa yang maksiat kepada Allah Ta'ala, kita tak boleh join. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada macam-macam falsafah dalam falsafah dalam wujud kata kita jadikan di tanah. Tidak ada. Ini adalah telahan-telahan sahaja. Falsafah di sini nak masukkanlah hikmah. Apakah hikmah kita sujud? Sujud ialah perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah falsafah, itu adalah hikmahnya. Seperti mana yang Allah Taala tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk mengabdikan diri kepadaku. Kerana sujud bukan pada tanah saja, sujud ini ke arah bawah. Kita duduk atas kapal terbang, sujud atas lantai kapal terbang. Lantai kapal terbang bukan tanah. Jadi maknanya tidak ada kaitan dengan tanah tak tanah, tapi kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanah merendah diri. Iblis juga disuruh sujud. Jangan kata manusia, iblis juga disuruh sujud ke tanah juga, dia tak edikan pada tanah. So ini benda-benda macam ni, ijtihad macam ni kena tengoklah. Kadang-kadang tu betul, kadang-kadang salah. Kita tak kata semuanya. Tapi benda-benda yang macam ini kena perhatikan dari sudut dalilnya. Bukanlah kita kata dari sudut isu mencari hikmah di sebalik salat itu salah, tidak ada masalah asalkan dalilnya kena. Cuma
ana cakap dari segi spesifik yang dia bagi ilah di sini ialah sujud itu kerana sebab kita cipta dan tidak sahih. Ini tak kena. Pada pandangan ana wallahu a'lam tak nampak yang sahih. Pasal kita kata yang dalil datang kata hikmah sujud ini ialah untuk menzahirkan perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sujud adalah perbuatan yang paling memperhinakan diri kepada Allah taala. Tidak ada lagi perbuatan yang lebih menampakkan kita ni hina di depan sesuatu benda yang lain melainkan sujud. So dia adalah kemuncak. Kan? Jadi sebab itulah solat itu terdiri daripada berdiri, rukuk dan juga sujud. Kerana ini adalah 3 perbuatan yang kita buat di depan seseorang yang melambangkan penghinaan diri kita kepada orang tersebut. Maka inilah yang layak untuk lakukan pada Allah selaku Tuhan. Bila kita berhadapan dengan Allah, cara yang paling menampakkan kita ni hamba Allah ialah dengan kita berdiri, kita rukuk dan kita sujud kepada mengingat yang kita kepada Allah Ta'ala. Aqimis salata li zikri. Jadikanlah salat kata Allah untuk mengingatiku. Baik. Jadi kita untuk taubat yang setimpal lagi. Orang yang menuntun perkara maksiat terpelakon oleh suami orang pun orang itu. Taubat maksudnya dia kena taubat nasuha. Taubat maksudnya ialah dia beristighfar, dia kena memperelokkan, meningkatkan amal ibadah. So dulu waktu-waktu yang dia luangkan untuk melihat benda-benda maksiat ni, dia kena ganti dengan ibadah. Itu saja cara untuk dia mengelak daripada dia kembali kepada perkara tersebut. Ya. Jadi malah benda-benda ini kita kata maksiat. Jadi apa yang cara kita nak taubat ialah kita kena ganti dia dengan ketaatan. Dan kita kena berazam kita takkan ulang lagi apa yang telah kita buat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanallah warahmatullahi wabarakatuh.